Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan hidup. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindung lagi kita daripada wabak COVID-19 ni. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa pelihara kita, jaga kita, insya-Allah. Dengan cara kita jaga kita. Kita jaga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Dan kita berdoa supaya orang yang kena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angka itu mudah-mudahan turun, turun, dan akhirnya insya-Allah lepas 18 hari bulan ni tukar PKPB pula, insya-Allah. Allahu akbar. Tahun ni awal kita PKP, tahun lepas bulan 3. Tahun ni bulan Januari PKP dah. Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inna kunna minaz zalimin. Kalau ramai-ramai kita baca inna kunna minaz zalimin. Kita ni daripada orang yang menzalimi diri kita sendiri. Kalau seorang-seorang baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita sendiri, saya, aku, di kalangan orang yang menzalimi diri. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kelemahan kita. Mudah-mudahan dengan kita humble, perasaan tunduk, rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu kita, insya-Allah. Malam ni kita baca hadis yang ke-23, insya-Allah. Al-haditsus salisu wal ashrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard was salatu nurun was sadaqah burhanun was sabru diya'un wal Qur'anu hujjatul laka aw alayka kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu al-Imam Muslim. Artinya, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian daripada iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi ataupun salah satu memenuhi. Sebenarnya subhanallah walhamdulillah di bahasa Arab sini. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani.
Tamla'ani tu ialah dua-dua tu. Subhanallah dan alhamdulillah tu memenuhi. Atau lafaznya tamla'u, satu je dia guna. Tamla'u satu, tamla'ani dua. Sama ada dua-dua, satu tu bergantung subhanallah walhamdulillah, bacaan dia satu. Tamla'u, subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani, dua. Itu beza dia. Jadi subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi atau memenuhi. Kalau bahasa Melayu dia pening je tadi. Terjemahan Melayu jadi kedua-duanya memenuhi atau memenuhi. Jadi dua-dua tu memenuhi ke? Kalau bahasa Arab ada beza. Memenuhi yang pertama tu dua. Memenuhi yang pertama satu. Ruang antara langit dan bumi. Ada nota kaki kat sini. Dia kata perkataan atau di sini menunjukkan syak orang yang mendengar hadis tersebut. Maknanya orang dengar hadis tu dia jadi confused sikit. Tamla'u ke tamla'ani, disebut itu. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u. Situ dia tak ingat sikit situ maknanya, ataupun dia confuse sikit. Tamla'u ke tamla'ani, dua-dua tu makna memenuhi belaka. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. So dia punya hebat kesiap dia. Dan sembahyang itu cahaya, sedekah itu keterangan, sabar itu sinaran, Al-Quran itu hujjah, iaitu dalil bagi engkau atau atas engkau. Bahasa Arab kalau telaka tu makna positif, kalau alaika negatif. Hujjatul laka bagus untuk kita. Al-Quran hujjatul laka, dia tolong bantu kita. Kalau Al-Quran hujjatun alaika, Al-Quran itu yang menjadikan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa Arab. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya. Ada orang yang menjual dirinya, maksudnya dia jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jual diri maksudnya jadi jahat. Menjual diri ni untuk berkorban untuk Allah Ta'ala, lalu dimerdekakannya atau dimedasakannya. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi hadis ini berceritakan tentang apa-apa yang kita buat daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya, kebersihannya, ibadahnya, semua itu menggambarkan kehebatan-kehebatan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Haris bin Asim. Imam Muslim mendapatinya dari jalan riwayat Yahya bin Abi Kathir bahawa Zaid bin Salam telah menceritakan bahawa Salam meriwayatkannya dari Abi Malik Al-Ash'ari sebagaimana yang telah diterangkan pada hadis tersebut. Itu keterangan hadis, riwayat hadis, perawi hadis. Nilainya hadis ini mengandungi penilaian agama terhadap kebersihan seseorang dan pemujaan lidahnya bagi kepujian dan kesucian Tuhannya, dan terhadap sembahyang dan sedekahnya. Penilaian ini tidaklah sebanding dengan ukuran kebendaan dunia yang walaupun dikatakan banyak tetapi pada hakikatnya adalah paling sedikit. Maksudnya kalau kita nak nilai dengan, nak banding dengan dunia ni, tak nampak tak nampak. Kebersihan tu separuh iman, tak nampak. Alhamdulillah memenuhi timbangan, tak nampak juga.
Tak. Ambil alhamdulillah letak atas lacing. Tak nampak gerak lacing tu. Tak. Mana tak bergerak. Tak nampak. Subhanallah, alhamdulillah, memenuhi antara langit dengan bumi. Allahu akbar. Hebat. Tak nampak juga. Dan sembahyang itu cahaya, solat itu cahaya. Tak nampak juga dari sudut kebendaannya. Wasadaqah burhan, dan sedekah itu adalah tanda. Burhanun, tanda. Disebut sini ialah sedekah itu adalah keterangan. Burhan itu ialah keterangan, boleh? Burhan itu tanda, tanda. Burhan. Warna burhan tanda, tanda. Iaitu keterangan, dalil juga boleh. Dalil, bukti, bukti. Sebagai bukti. Dia was-sabru dia. As-sabru dia. As-salatu nurun. Nur cahaya. Diaun cahaya juga. Cahaya juga. Dia ialah cahaya. Apa dia kata ni? Dia kata apa? Dan sabar itu sinaran. Sinar pun cahaya. Maka Al-Quran merupakan hujah kepada kita ataupun hujah ke atas kita. Hujah kepada kita positif, hujah ke atas kita adalah negatif. Dan kata Nabi SAW, semua orang itu bangun pada waktu pagi, ada orang yang jual diri dia, ada orang yang berkorban untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada orang yang membebaskan jiwanya, dan ada orang yang membinasakan jiwanya. Tiap-tiap hari gitu. Ada orang bangun, dia jual diri dia, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia baik. Dia bebas jiwa dia daripada dunia dan hawa nafsu. Dan ada orang dia membinasakan dengan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibandingkan perkara ni dengan habuan dunia, memang tak nampak, tak nampak. Apa yang disebutkan tadi itu, nak banding habuan dunia, hak dunia, hak nampak tu sikit je. Sikit je. Orang yang menjual diri dia untuk agama, dia sabar, tahan diri dia, tak rasuah umpamanya, pakai musika buruk je, motor buruk. Tak. Ada pun orang yang binasakan diri dia, rasuah, terima rasuah, pakai kereta besar. Perbandingan tu jauh tu. Tak. Kereta buruk, kereta baru, orang ni motosikal buruk, jauh beza dia. Tapi hak pakai motor buruk itulah sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Payah cakap tak nampak. Payah nak cakap benda yang tak nampak. Banyak warna ustaz motor buruk. Takkan nak kata kereta baru tu tak banyak. Soal lagu tu. Kereta apa pening tu? Tak. Sabar Syekh, sabar Syekh, sabar. Sabar lama dah ustaz. Dah, lama sabar ustaz. Tak kaya-kaya lagi. Kau jahat kaya mana ada. Menang, kejap je kereta baru tukar. Nak kata mana? Payah. Sebab tu maknanya benda-benda gini, orang yang lalu jalan dia dinampak. Dah. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Daripada kita ni materialistik, kebendaan saja. Tak nampak janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mengenai kesucian, pujian dan Al-Quran. Yang pertama, kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di permulaannya bahawa at-tahur, bersih, suci. At-tahur ni bersih, bukan suci. Tahur, at-taharah, suci. Bersih ni nazifun dalam bahasa Arab. Istilah bahasa Arabnya, kalau bersih, nazifun. Al-baitu nazifun, rumah tu bersih. Kita kata al-baitu tahur. At-tahur ni ialah bab taharah. Taharah ni apa?
ambil air semayang. Tak, ambil air semayang wuduk dia kombinasi dua, taharah dengan nazafah. An-nazafah, nazifun bersih, an-nazafah kebersihan. Ambil wuduk dia combine dua, iaitu antara taharah suci, an-nazafah bersih. Basah dengan air lah, tak? Ambil wuduk dengan air. Jadi kalau kita ada kotor-kotor tu jadi bersih, nazafah, suci batinnya, taharah. Tapi kalau ambil air semayang, ambil wuduk dengan tayamum, dah, dia taharah saja, nazafah zahir tak nampak, bersih warna debu. Debu tu tak bersih dah kita kata. Itu taharah. Sebab tu istilah tu dia beza, taharah. Jadi di permulaan hadis Nabi sebut taharah, iaitu adalah sebahagian daripada iman. At-taharah minal iman, bersih pakai dalam. Iman tu ialah bersih, dia sincere, dia ikhlas, dia tak ada orang lain dah melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bersih. Tak, orang putih kata sincere, sincere. Orang Melayu kata ikhlas dia tu. Situ maknanya benda tu kita nak semayang, nak ambil air semayang, dah ambil air semayang pun tak tahu. Syarat sah semayang kena ada wuduk. Dan wuduk tu kita yang ambil. Afdal pula ambil wuduk di rumah. Afdal. Dengan COVID-19 ni maknanya kena ambil wuduk di rumah. Betul lah tu. Cuma kita ambil sini ni pasal ketuk menjalan. Dah. Afdal rumah. Ambil wuduk di rumah, berjalan ke masjid. Itu yang paling afdal. Bukan kita niat daripada rumah dah ambil masjid lah. Taharah. Tak, maknanya ambil di rumah. Okey, kita mari di rumah kita, dah ambil air semayang, solat. Orang tahu tak kita ambil semayang? Kita ambil air semayang? Tak tahu. Taharah, mana kena suci, kena bersih, sincere. Sebab apa? Nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tahu tak? Orang tahu. Kita mari terus solat, orang tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dulu orang cerita dulu, ada seorang tu orang politik, orang besar lah, nak pergi ceramah kampung tu, nak pergi ceramah. Oleh kerana kampung tu, orang kampung, dia pergi tengah jalan dia kencing, rebar dia berhenti nak kencing ke jalan. Kencing tengah jalan. Bukan tengah jalan, tepi jalan lah maknanya. Kencing. Sudah kencing, tarik zik masuk kereta. Masuk kereta. Sampai kampung tu, orang nak main asar. Dia terus pergi main asar. Terus solat asar. Driver dia tak perasan tu, relax. Bila driver dia sedar sikit, mari surah, dia kata dia kata, pada hari tu baru saya perasan, dia kata, bukan hanya nak tipu orang, Allah ditipu. Allah pun dia tipu. Dia berani mari solat, dia tak ambil wuduk. Artinya orang kampung tak tahu pun yang dia tak ambil wuduk, terus solat. Itu. Sebab tu yang pertama ialah at-taharah, kesucian. Kesucian. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh pun, kitab fiqh, bab yang pertama tu babut taharah, bab suci. Bincang bab air, air mutlak berapa pula bincang. Tu kitab fiqh gitu belaka, bincang bab suci. Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Nawawi terang ambil pendapat Imam Ghazali.
mengartikan kesucian atau kebersihan, yakni at-tahur pada hadis ini dengan kesucian hati dari sifat curang. Tengok, Imam Ghazali kata kebersihan itu apa dia? Iaitu bersihnya hati dari sifat curang. Curang ni jahat. Tak, curang jahat. Curang ni biasanya ialah dia pecoh kesetiaan. Tak, curang. Curang ni orang tak setia. Curang ni biasa kita guna pada isteri. Tak, atau suami. Isteri yang curang. Artinya isteri dia berkendau. Berkendau atau orang kampung. Isteri dia main kayu tiga. Gitu. Maknanya tak suci. Tak suci. Sebab apa? Sebab dia curang. Tapi digunakan sini oleh Imam Nawawi ni ialah hati kita tidak pecahkan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengki, tidak dendam dari segala macam penyakit yang tersemat di dalamnya. Penyakit-penyakit hati, sifat mazmumah, dengki, sombong, dendam. Benda tu benda-benda yang tak comel belaka. Tak comel belaka. Sebab tu at-tahur syatrul iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman. Kerana keimanan yang sempurna adalah dengan kesucian dan kebersihan hati dari segala nodaan sifat tersebut. Iman-iman tu bila ada? Bila dia comel. Iman itu, orang yang beriman itu ialah ada dalam hati ni sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ada. Sebab tu orang beriman comel. Orang beriman dia comel. Pasal apa? Tak ada sifat tu. Cakap dia betul, janji tepat, bagi amanah dilaksanakan. Tak, beriman. Dia cakap straight. Dia tak ada kona-kona, straight. Ana tak suka ni. Payah tu. Tak. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oleh itu beliau menegaskan pula bahawa barang siapa mengucap dua kalimah syahadah, kata Imam Ghazali, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, ia mendapat sebahagian daripada iman. Maksudnya suci sebahagian daripada iman, separuh. Dah separuh lagi benda? Separuh lagi ialah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Separuh. Separuh lagi suci, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maknanya suci itu dimakan separuh lagi ruang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bersih hatinya dari segala saki baki penyakit tersebut, sempurnalah imannya. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, separuh. Tapi masih cakap nawak lagi, berbohong, masih lagi curang, masih lagi berdendam, masih lagi ngelak. Tak. Jadi iman dia baru separuh. Bila dibersihkan semua tu, barulah iman dia lengkap, sempurna dengan satu iman yang tulen kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, maka kuranglah imannya. Artinya separuh tu dengan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, separuh lagi ni kena penuhi dia dengan membuang sifat-sifat mazmumah. Sombong tak dah, ada sini iman dia. Nawak ada lagi, lopong situ. Dendam ada lagi, kosong situ. Sifat dia apa dia? Tidak menipu,
penuh balik. Artinya separuh lagi tu ialah ada ruang-ruang kosong. Dan ruang kosong itulah setiap sifat-sifat yang mazmumah. Setiap kali kita buang sifat itu, dia akan memenuhi iman itu. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allahu Akbar. Jadi kita ni sempurna iman, wallahu alam bisawab. Tanya diri kita, rendang kuat tak? Rendang lagi, kurang lagi iman kita. Sombong ke tak? Ada lagi sombong sikit, kurang lagi iman kita. Maknanya cakap betul tak? Kadang-kadang ngelak juga cakap. Ada lagi, wallahu alam bisawab. Itu yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti mana yang difahami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Setengah ulama menurut kata Imam Nawawi berpendapat, Imam Nawawi kata ada sebahagian ulama berpendapat bahawa barang siapa yang membersih hatinya dan ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang, maka berarti ia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpul kedua-dua macam kesucian sekali. Seorang yang hati dia bersih dah, comel dah, kemudian dia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang. Sepatutnya dia mandi dulu lah, ya, susunang dia. Tapi bukan susunang dia wuduk dulu. Berwuduk, mandi. Berwuduk, mandi. Allahu alam. Kalau kita mandi wajib, ya, kita sunat berwuduk dulu. Mandi wajib, sunat berwuduk dulu, kemudian baru mandi. Kalau hak biasa mandi-mandi yang harus ni, hak dah wajib ni, kita mandi dulu, tak, baru berwuduk. Di sini disebut oleh Imam Nawawi, barang siapa yang membersih hatinya dan ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang, maka berarti ia telah mengerjakan sembahyang itu dengan mengumpulkan kedua macam kesucian sekali, iaitu kesucian batin dan kesucian zahir. Kerana siapa yang mendirikan sembahyang semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu sahaja, maka berarti ia baru melakukan satu kebersihan. Sedang Allah tidak memandang melainkan kepada kesucian hati, yakni jiwa, kerana Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan warna kulit kamu, tetapi ia memandang kepada hati kamu. Dia orang yang sembahyang, solat, dia mandi, berwuduk, solat, tapi hati tak bersih. Hati tak bersih, maka dia masih lagi dipandang, masih lagi dia hanya satu bahagian saja. Ia baru melakukan satu kebersihan sahaja, iaitu hak luar saja, solat. Dan dibawa sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ni kulit ni, walakinnallah yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa parah kita, tak tengok kulit kita, tapi Allah tengok hati kita. Jadi maksud orang yang sembahyang comel dah tu, tapi hati dia tak molek, artinya Allah masih belum tengok. Sebab itu orang yang solat, bila tak bersih hati dia, maka solat itu tak membentuk peribadi dia dalam kehidupan dunia. Tu penyakit dia. Mana kita kata solat dah, pergi curi semacam. Dah solat dah, rasuah hari-hari, guna. Solat dah, nipu hangi. Orang Terengganu kata nipu hangi. Paling kuatnya nipu hangi, pan nipu maknanya. Anda pun tak faham nipu hangi mana? Allah kuat sangatlah nipu hangi maknanya. Hangi tu maksudnya dia goreng tipu tu sampai garing. Tak, orang yang pandai nipu ni, dia bercakap tu dia tipu, tapi muka manis, senyum.
Tak, muka dia tu macam ada benda. Power tipu dia. Hangit apa? Apa hangit goreng? Ni goreng. Hangit. Nepu hangit. Allahumma salli ala Muhammad. Dah mana gitu? Kan ni semayang kan? Aku tengok dia semayang hari-hari. Dah mana gitu? Tak bersih hati, Allah tak tengok ke dia. Bila Allah tengok ke dia, maka solat yang dia buat itu tak membentuk peribadi dia. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma salli ala Muhammad. Takut kita? Takut. Sebab tu Nabi sebut awal-awal lagi, at-tahur syatrul iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman kita. Supaya dapat diletakkan atas kesucian iman itu syariat yang lain. Solatnya, sedekahnya, sabarnya, Al-Qurannya, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah keterangannya mengenai pujian pula. Habis bab kebersihan, kesucian. Tambah bab kepujian, sembahyang, sedekah dan sabar. Pujian yang dimaksudkan ialah pujian kepada Allah dengan perkataan yang ditetapkan syarak. Puji Allah itu dengan perkataan yang syarak tentukan, iaitu dengan perkataan Alhamdulillah. Mudah-mudah je, Alhamdulillah. Artinya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana segalanya? Alhamdu, perkataan ma'rifah, ada alif lam. Alhamdu, terjemah dia segala kepujian. Tak ada segala tu. Segala tu kullul hamdi. Ada. Terus je perkataan alhamdu. Tapi nak ceritanya perkataan ma'rifah ni cukup untuk merangkum semua sekali. Alhamdu. Artinya kepujian itu, semua bentuk kepujian itu lillah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, segala bentuk kepujian tu lillah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan ini memenuhi timbangan. Artinya orang yang terkeluar daripada mulutnya Alhamdulillah ialah datang daripada satu rasa kesedaran yang timbul daripada hatinya bahawa apa yang didapat itu ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Qutb, faidan ni banjir. Alhamdulillah ialah min fuyudat, artinya daripada faid, daripada benda yang terlempah keluar, daripada hati. Dia mari sini, alhamdulillah. Kita duduk seorang-seorang berenung nasib diri kita. Dulu nyetik burung, dah balik sekolah letak beg, cari nak batu, tak dalam kocek, penuh kiri kanan. Dah ambil plastik, tak tekak, cari burung, garik balik, baca buku, mak suruh je, ambil watang, baca sikit-sikit. Dah hari ni doktor kita, hari ni engineer kita. Dah alhamdulillah, dia keluar. Alhamdulillah. Apa-apalah. Dah kalau accident mati habis orang lain, kita selamat. Dah ingat balik, alhamdulillah. Maknanya perkataan itu terkeluar daripada mulut kita ialah
bila kita recall, kita ingat semula, dan semua benda itu ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia penuh di hati ni, so dia keluar alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya segala puji bagi Allah, dan perkataan itu memenuhi timbangan. Sebab itu bila sebut alhamdulillah dengan hati yang sedar, perkataan itu alhamdulillah itu ialah penuh timbangan. Makna besarnya perkataan itu ialah kerana sehingga dia memenuhkan iman itu, timbangan itu, kerana ia datang daripada hati kecil kita tu, hasil daripada zikrullah, puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita puji Allahu Akbar, alhamdulillah. Maknanya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia katakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah mengatakan subhanallah dan alhamdulillah. Lepas tu Nabi kata alhamdulillah apa ya? Tamla'ul mizan at-tahur syatrul iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian Nabi kata subhanallah walhamdulillah. Kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dengan bumi. Maksudnya alhamdulillah itu timbangan dah penuh dah, tambah selagi alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, penuh antara langit dengan bumi, ruang tamla'u ma baina as-sama' wal ard, penuh antara ruang langit dengan bumi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruang antara langit dengan bumi, ruang mana ni? Ruang mana ni? Tak. Maka itulah dia hebatnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pahala tu kita nampak maknanya tak boleh hidup orang. Tak boleh hidup orang. Sebut ya subhanallah, alhamdulillah, mari. Kalau macam belong je, mari besar. Mari. Jadi orang duduk itu, belong tu dia jadi kemek gitu maknanya. Sebutlah subhanallah, alhamdulillah, sotai lagi belong. Tu kita seorang. Orang lain lagi. Artinya satu balasan yang sangat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Duduk saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu dah besar dah. Subhanallah, alhamdulillah. Besar pula. Ada lain kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar pula, lagi besar. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, yang kecil-kecil. Antaranya ialah setiap kali lepas solat, fi kulli duburis salah, fi kulli dubur as-salah. Bahasa Arab dubur tu belakang, dubur. Fi kulli duburis salah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan tak ingat Pak akhir ni Allahu Akbar kabiran walhamdulillah subhanallah, Allahu Akbar tak ingat tutup dengan tak lagi la ilaha illa, tak ingat tak lagi 100 kali. Nabi kata Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita, yang kecil-kecil. Sebab tu kalau kita ada imam, jangan lupa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau kita pergi solat tu imam dah baca
Tak imam pawi salam. Assalamualaikum Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak. Bacalah seorang-seorang kita. Tak lepas pada amin tak imam tu. Baca seorang-seorang kita nak duduk lagi ke ataupun sambil jalan subhanallah subhanallah. Jangan tinggal. Min fi kulli duburis salah. Kerana itulah yang sangat hebat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar huraian alhamdulillah dan subhanallah. Berarti ya, insya-Allah. PKP kedua ni kita bertiawa insya-Allah. Sambung minggu depan pula insya-Allah. Huraian kepada alhamdulillah dan subhanallah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.